Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan paradigma dan faktor persekitaran yang mempengaruhi masa reaksi. Berikut merupakan isi kandungan tajuk kami. Maggie 1963 telah mendefinisikan masa reaksi sebagai tempoh daripada mula penerimaan stimulus sehingga bermulanya gerak balas. Masa reaksi seseorang individu adalah berbeza dan ia dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan individu itu sendiri. Jenis-jenis masa reaksi. Yang pertama, masa reaksi mudah, melibatkan satu stimulus dan satu tindak balas saja. Sebagai contoh, sukan berlari. Bunyi pistol sebagai rangsangan dan tindakan kehadapan oleh atlet sebagai tindak balas. Yang kedua, masa reaksi pilihan, melibatkan pelbagai rangsangan dan setiap rangsangan mempunyai tindak balas yang tersendiri. Sebagai contoh, sukan badminton yang mempunyai pelbagai pukulan. Setiap pukulan perlu dibalas dengan tindakan yang sesuai dan arah yang sesuai. Yang ketiga, masa reaksi diskriminasi, melibatkan lebih daripada satu rangsangan tetapi hanya memerlukan satu tindak balas saja. Sebagai contoh, sukan baseball. Pitcher akan membaling bola dan batter akan memukul bola tersebut berdasarkan balingan yang dirasa sesuai untuk dipukul. Paradigma masa reaksi. Ia bermula daripada warning, iaitu amaran. Sebagai contoh, kita dapat lihat di mana situasi penjaga gol berhadapan dengan sepakan penalti. Warning bagi penjaga gol tersebut ialah bunyi whistle yang dibunyikan oleh pengadil untuk memberi isyarat kepada penendang penalti tersebut untuk melakukan tendangan. Apabila bola itu mula ditendang, maka stimulus presented akan berlaku, di mana stimulus akan mula diterima oleh penjaga gol apabila bola itu sudah mula bergerak. Antara warning ke stimulus presented, ia dipanggil for period. For period ialah selang antara rangsangan amaran dan rangsangan imperatif. For period yang terlalu pendek dan terlalu panjang akan melambatkan masa reaksi. Masa yang paling ideal untuk for period ialah 4 hingga 5 saat. Jadi setelah stimulus presented, maka penjaga gol akan mula memproses maklumat seperti arah bola dan arah sepakan tersebut. Maka di situ berlakunya proses pre-motor time. Pre-motor time ialah terlibat dalam aktiviti perancangan dan membuat keputusan pergerakan. Setelah maklumat jadi diproses berdasarkan rangsangan-rangsangan yang telah diterima, akan berlaku pula motor time, peningkatan aktiviti otot kepada permulaan sebenar pergerakan. Di mana kita dapat lihat penjaga gol akan mula menganjakkan badannya sedikit ke arah kanan sebelum melakukan tindakan penuh. Apabila berlaku tindakan kecil tersebut, maka respons akan bermula apabila penjaga gol telah berjaya melayangkan badan ke arah kanan untuk menangkap bola tersebut, maka di situ respons telah berakhir. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi reaction time dan membuat keputusan ialah bilangan rangsangan yang mungkin dipilih pada masa tertentu. Setiap satunya membawa kepada tindakan yang berbeza bergantung pada rangsangan yang disampaikan. Contoh sukan tenis, pemain A menerima pukulan forehead merupakan stimulus 1, maka pemain A akan membalas pukulan tersebut ke hadapan net berlaku reaction 1. Selepas itu pemain B memukul bola kuat ke belakang, stimulus 2. Kemudian pemain A membalas dengan memukul kuat ke belakang merupakan reaction 2. Hicks Law. Kedua-dua gambar rajah menunjukkan semakin banyak rangsangan, semakin lama masa yang diambil untuk menghasilkan masa reaksi. Masa reaksi terpendek biasanya didapati apabila terdapat hanya satu rangsangan dan satu tindak balas. Formula Hicks Law. Masa tindak balas mengikut hukum Hicks adalah reaction time sama dengan A adalah masa yang tidak terlibat dengan membuat keputusan, tambah B iaitu masa pemprosesan kognitif setiap pilihan. Log 2 dalam kurungan merupakan bilangan alternatif. Apa yang dimaksudkan ialah masa yang diperlukan untuk membuat keputusan meningkat apabila bilangan alternatif bertambah. Keserasian rangsangan tindak balas ialah penentu penting. Reaction time pilihan biasanya ditarifkan sebagai kesemulajadian, hubungan antara rangsangan dan tindak balas yang berkaitan. Sebagai contoh, dalam sukan badminton, pemain yang bersedia untuk mengambil pukulan daripada pihak lawan yang berada dalam kedudukan jumping smash akan lambat memberi tindak balas sekiranya pihak lawan menukar dengan pukulan drop shot. Walaupun berada dalam kedudukan jumping smash, hal ini kerana pemain sudah menduga bahawa pihak lawan akan melakukan smash disebabkan beberapa maklumat seperti kedudukan badan yang tinggi di udara. Namun, pihak lawan menukar dengan pukulan drop yang menjadikan pemain tidak selesa untuk mengambil pukulan tersebut. Stroke effect. Persaingan antara tindak balas kepada perkataan dan warna. Contoh warna merah merun dan warna ink di mana ia menunjukkan bahawa dua rangsangan boleh diproses secara serentak, iaitu dalam peringkat pengenalan rangsangan. Reaction time lebih panjang untuk warna perkataan berbanding untuk bentuk perkataan. Persaingan untuk mendapatkan sumber perhatian berlaku kemudian semasa peringkat pemilihan respon. Apabila dua respon yang berkait, bersaing dan masa tambahan diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Kajian isyarat penyelidikan. Pemain yang berpengalaman dan tidak berpengalaman diperlukan untuk meramalkan destinasi hantar akhir secepat mungkin. Pemain yang berpengalaman lebih cepat menjangka destinasi hantar masa akhir. Hal ini kerana banyak rangsangan yang datang, jadi mereka hanya proses yang relevan sahaja.
Kajian strategi visual Maggie 1993. Atlet yang berpengalaman, pandangan yang lebih fokus, tepat dan berstrategi bagi melaksanakan tindakan yang terbaik. Membuat keputusan dengan pantas tanpa mengambil masa yang lama untuk melakukan sebarang aksi dalam permainan. Dan memproses rangsangan yang relevan. Manakala bagi atlet yang tidak berpengalaman pula, membuat keputusan yang lama dan tidak sesuai, kurang teratur dalam mengatur strategi dan memproses rangsangan yang tidak relevan. Walau bagaimanapun terdapat konflik untuk teori ini kerana ia bergantung pada jenis sukan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.